Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. So, jika audio jelas seperti biasa, tolong maklumkan kepada saya dan pastikan anda share ramai-ramai. Jadi, tujuan live ini adalah untuk mengetengahkan apa yang saya lihat sebagai satu misteri besar susulan berlakunya krisis bekalan beras tempatan. Baik, di negara kita hampir 70% ya, 60 lebih peratus lah, tapi hampir 70% bekalan beras di pasaran adalah beras tempatan. Okey. Dan hanya 30% lebih sahaja beras adalah beras import. Okey. Dan beras import kita adalah daripada India, Pakistan, Thailand, Vietnam. Okey, 4 negara ni khususnya. Sejumlah besar daripada beras import ni sebenarnya datang daripada negara India. So pada 20 Julai lalu, India telah mengumumkan bahawa mereka tidak akan mengeksport atau mereka melarang eksport beras bukan basmati. Ya, jadi beras bukan basmati India larang eksport pada 20 Julai. Dan ini telah menyebabkan satu pelonjakan luar biasa harga beras bukan hanya di India ya, sebab dia halang beras bukan basmati, maknanya beras basmati pun harga dia meningkat. Bukan hanya di India, tetapi juga di Vietnam, di negara-negara pengeksport lain seperti Thailand dan sebagainya. Jadi pendek kata, semua beras import yang kita import, harga dia melonjak gila. Tapi beras import ni saya dah beritahu hanya 30% lebih. Walaupun sebahagian besar datangnya daripada India, tapi kita pun ambil daripada Thailand, Vietnam dan sebagainya. So, bila beras import ni harga dia naik, ia merangkumi pembeli, mereka yang membeli beras import lah terutamanya. Ya. So, sudah pasti orang yang suka beli beras import tu, bila harga dia naik, dia akan lihat kepada beras tempatan. Beras tempatan kita hampir 70% dan terkawal harga. Jadi itu satu kelebihan, dia terkawal harga. Jadi semestinya ada pihak yang akan melihat untuk membeli beras tempatan yang dahulunya dia beli beras import. Tetapi kalau boleh sampai krisis bekalan beras tempatan, jadi timbul persoalan, bagaimanakah bila India mengurang atau India tidak lagi mengeksport ya beras bukan basmati, dan bila harga beras melonjak, tiba-tiba hampir 70% bekalan beras tempatan seolah-olah sukar ditemui. Bila kita tanya kerajaan, jawapan yang diberi oleh menteri bertanggungjawab ialah berlaku pembelian panik. Baiklah, pembelian panik ini bukannya sesuatu yang mustahil, malah kita boleh percaya, ada logiknya di situ. Tetapi adakah pembelian panik sampai hampir 70% bekalan beras tempatan ya, boleh tidak sukar ditemui dalam masa yang singkat? So ini sudah jadi satu tanda soal, dan saya berharap pihak kementerian ni berhenti lontar teori semata-mata. Sebaliknya, sudah kalau ikutkan satu kerajaan yang bertanggungjawab, sudah ada pembentukan jawatan kuasa, siasatan, penelitian, kajian ya, sudah ada satu usaha komprehensif untuk menangani isu itu secara kolektif, kerana ini adalah satu krisis bekalan makanan, dan ini boleh, jika bekalan makanan terganggu, ia boleh menimbulkan kekacauan ya. Dan memandangkannya, bila beras import yang baru 30% lebih sahaja daripada jumlah beras yang dijual di pasaran tempatan ni melonjak harga ya, tiba-tiba boleh jadi krisis di mana beras tempatan yang hampir 70% itu sukar ditemui. Ada kemungkinan berlaku gejala-gejala yang tidak sihat atau berunsur jenayah ya, yang perlu disiasat, perlu dikaji. Mungkinkah ada pihak yang sedang menyimpan stok beras itu atau menyorok stok beras itu? Perlu siasat. Dan yang lebih
Penting lagi, beras kita kualiti dia tinggi. Mungkinkah ada pihak menjenamakan semula beras tempatan sebagai beras import untuk mengaut keuntungan? Perlu disiasat, perlu dikaji. Atau mungkinkah perkara-perkara lain yang saya tidak sebut yang sedang terjadi? Perlu disiasat, perlu dikaji. Bukannya melontar teori semata-mata. So, where is the jawatan kuasa? Where is the perkara-perkara yang perlu dibuat secara kolektif oleh kerajaan, menteri-menteri kerajaan untuk menangani krisis bekalan makanan ini? Ini melibatkan kepentingan awam. Ya, kita perlu data, kita perlu hasil kajian itu, kita perlu siasatan-siasatan terperinci didedahkan kepada umum supaya kita tahu situasi sebenar. Dan pelik juga bagi diri saya, tiba-tiba kerajaan boleh muncul dengan menjual beras import pada harga ramah. Tiba-tiba, ya. Jadi ini meningkatkan spekulasi. Bagaimana tiba-tiba kerajaan boleh menjual beras import sebagai pada harga ramah pada berlaku krisis ini? Adakah kerajaan telah menambah import? Sebab import kita 30% lebih sahaja beras import. Yang selebihnya hampir 70% adalah bekalan beras tempatan. Jadi kalau dinaikkan harga, kalau dijual beras sebahagian tertentu beras import itu daripada sebagai beras rahmah tu, siapa yang tanggung kerugian? Siapa yang tanggung kerugian? Ya, macam mana tiba-tiba benda ni boleh terjadi sedangkan kerajaan sepatutnya juga menumpu kepada penyelesaian isu di manakah beras tempatan. Benarkah pembelian panik sahaja boleh menjelaskan hampir 70% bekalan beras tempatan seolah-olah sukar ditemui? Ya. So ini adalah sesuatu yang kerajaan perlu teliti, kerana bagi saya secara am lah, pandangan pertama saya lah, pandangan awal saya lah bila lihat benda ni lah, rasanya macam ada sesuatu tak kena. Ya, so itu sahajalah saya minta dilakukan siasatan. Ya, jangan hanya beri jawapan-jawapan yang merupakan teori. Baik, malam ni saya akan buat satu live, iaitu bahagian kedua daripada live semalam. Jadi live semalam saya jelaskan, anda perlu scroll ke bawah Facebook Regi JC Ritaudin dan lihat, tontonnya. Saya jelaskan berhubung dengan kemungkinan berhubung dengan kedudukan Anwar sebagai Perdana Menteri. Jika dia tumbang Oktober ini, jika dia tak tumbang Oktober ini, dan sebagainya. Dan saya telah memberi pandangan saya untuk jangka masa 5 tahun dan juga melangkaui PRU 16. Dan malam ini saya akan jelaskan mengapa sebenarnya China beria-ia hendak DAP menjadi kerajaan. So, sehingga kita berjumpa nanti. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia.